Menurut Wasyakir Abdullah dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Malimani terdapat 8 karya yang ditulis oleh ialah Hidayah As-Salikin fi Pada abad 18 dan awal abad ke-19 Masihi, terdapat salah seorang ulama sufi dan juga merupakan salah satu ulama yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan Islam di wilayah Nusantara, iaitu ulama yang membebaskan Kedah daripada penjajahan Siam. Beliau adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nama penuh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ialah Abdul Samad bin Abdul Jalil Al-Jawi Al-Falimbani. Menurut sumber-sumber Melayu, salah satunya Ahmad mengatakan nama asli beliau ialah Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Jawi Al-Falimbani. Manakala menurut sumber-sumber Arab, nama Syekh Abdul Samad ialah Sayyid Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani. Berdasarkan buku Tarikh Salasilah Negeri Kedah, beliau dilahirkan pada 1116 Hijrah bersamaan 1704 Masihi di Palembang. Kerana itulah beliau digelar sebagai Al-Falimbani. Terdapat juga manuskrip yang berjudul Al-Ihsani wa Midada li Al-Rabbani. Beliau dilahirkan di Palembang pada 1150 Hijrah bersamaan 1737 Masihi. Manakala menurut Chatib, beliau dilahirkan sekitar 4 tahun setelah 1112 Hijrah bersamaan 1700 Masihi. Dari sumber buku Tarikh Salasilah Negeri Kedah, beliau berasal dari Palembang di Sumatera Selatan, iaitu pulau kedua terbesar di Republik Moden Indonesia. Seterusnya, susur galur beliau berdasarkan buku Tarikh Salasilah Negeri Kedah menyatakan bahawa ayah beliau adalah Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Ahmad Al-Madani, iaitu orang Yaman. Beliau merupakan ulama sufi di Sanak Yaman dan pernah memegang jawatan mufti besar di Kerajaan Kedah. Kemudian berkahwin dengan seorang wanita berketurunan Istana Kedah, iaitu Wan Zainab binti Datuk Maharaja Putradewa, dan mereka dikurniakan 2 orang anak, iaitu Wan Abdul Qadir dan Wan Abdullah. Setelah Syekh Abdul Jalil pulang ke Palembang, beliau telah berkahwin dengan seorang wanita pribumi dari Palembang yang bernama Raderanti, iaitu anak perempuan dari Pangeran Purbaya yang tidak lain adalah putera tertua dari Muhammad Mansur. Daripada hasil perkahwinan itu, Syekh Abdul Jalil dan Raderanti telah dikurniakan seorang anak ahli sufi Melayu, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Menurut Wasyakir Abdullah dalam kitab Hidayah Al-Salikin mengatakan bahawa ayah Abdul Samad adalah Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani, merupakan anak kepada Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Al-Madani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani merupakan ulama sufi yang memiliki kecerdasan intelektual yang sangat tinggi. Beliau pertama kali mengenal dasar rasa Islam daripada ayahnya sendiri, iaitu Syekh Abdul Jalil di Kedah yang merupakan seorang guru agama dan cukup dikenali di Palembang. Sebagaimana anak-anak yang lain, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mendapatkan pendidikan awalnya di tempat beliau dibesarkan, iaitu Kedah dan Patani. Kemudian, Syekh Abdul Jalil menghantar semua anak-anaknya di pondok di negeri Patani. Pada zaman tersebut, negeri Patani merupakan tempat untuk menimba ilmu-ilmu tentang keislaman. Sistem pondok ini terkenal dengan hafalan matan-matan ilmu Arabiah yang terkenal dengan ilmu alat 12. Itu dalam bidang syariah Islam. Kitab-kitab matan fiqh diajarkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, manakala tauhid pula menghafal buku-buku matan dan mazhab Asy-Syari'i dari Al-Madini. Sekitar tahun sebelum 1750, Syekh Abdul Samad berangkat ke Mekah untuk melanjutkan pendidikan beliau. Di sana, beliau terlibat dalam masyarakat Jawa dan menjadi rakan pelajar untuk belajar dengan ulama-ulama Nusantara yang lain seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bukis, Abdul Rahman Al-Batawi dan Daud Al-Fadani. Pelibatan dalam masyarakat Jawa membuatkan beliau sangat responsif terhadap perkembangan sosial agama dan politik Nusantara. Al-Falimbani juga belajar siluk bersama-sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan anggota 4 serangkai dari Nusantara yang belajar di Mekah, kemudian di Madinah. Pada tahun 1770 Masihi, mereka kembali ke wilayah masing-masing, kecuali Al-Falimbani yang tidak kembali ke Palembang. Dia lebih suka tinggal dan menghabiskan sepanjang hidupnya di tanah suci Mekah dan di Madinah. Di 2 kota ini, Al-Falimbani terus mencari ilmu dan pekerjaan di sana.
ulama-ulama yang disebutkan itu tadi, terdapat banyak nama besar lain yang disenaraikan sebagai guru Al-Falimbani, termasuk Muhammad bin Sulaiman Al-Qurbi, Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, At-Tailah bin Mashri dan Ahmad bin Abdul Al-Mu'nim Al-Damanhuri, iaitu seorang ulama besar dari Azhar Mesir. Karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Pertama, Zura Al-Murid fi Bayan Kalimah At-Tauhid. Kitab ini berasal dari satu kuliah yang diberikan oleh salah seorang ulama Mesir yang kemudian menjadi guru di Al-Azhar, iaitu Ahmad Al-Damanhuri. Ia merupakan sebuah kitab bahasa Melayu dan ditulis di Mekah pada tahun 1178 Hijrah. Kitab ini menjelaskan tentang mantik dan usuluddin. Kedua, Nasihat Al-Muslimin wa Tadhkira Al-Mu'minin fi Fadail Al-Jihad fi Sabilillah wa Ka'ama Al-Mujahidin fi Sabilillah. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Kitab ini merupakan risalah tentang perang suci yang mengilhami seorang penyair Aceh untuk menulis sebuah syair dan kemudian dibacakan secara luas dalam perjuangan melawan Belanda pada seperempat terakhir abad ke-19. Kitab ini menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Tuhfah Ar-Raghibin fi Bayan Haqiqah Iman Al-Mu'minin wa ma yufsidu fi Riddah Al-Murtaddin. Ia merupakan sebuah kitab bahasa Melayu yang ditulis pada tahun 1188 Hijrah. Kitab ini menjelaskan tentang perbuatan menyanggar dan juga mengenai kaum yang bersufi-sufi diri yang disebut sebagai kaum wujudiyah yang mulhid yang bermaksud wahdatul wujud yang sesat. Keempat, Al-Urwah Al-Wusqa wa Silsilah Uli At-Tuqa. Ia merupakan sebuah kitab bahasa Arab yang menjelaskan tentang wirid-wirid yang harus dibaca pada waktu-waktu tertentu. Kitab ini disebutkan dalam Hidayah As-Salikin, namun naskahnya belum ditemukan hingga saat ini. Seterusnya, karya yang kelima ialah Hidayah As-Salikin fi Suluk Maslak Al-Muttaqin. Kitab ini merupakan sebuah kitab Melayu yang selesai ditulis pada tahun 1192 Hijrah bersamaan dengan 1778 Masihi. Kitab ini telah dicetak pada tahun 1870 Masihi dan dicetak lagi pada tahun 1885 Masihi. Menurut Al-Falimbani, kitab ini merupakan terjemahan dari kitab Bidayah Al-Hidayah karya Al-Ghazali. Menurut Al-Falimbani, kitab Hidayah As-Salikin membahaskan beberapa masalah dengan menggunakan bahasa Jawi dan menambahkan beberapa masalah yang tidak terdapat di dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Karya yang keenam pula ialah Ratib Abdul As-Samad. Kitab ini merupakan kitab kecil yang berbahasa Arab yang mengandungi bacaan-bacaan zikir, doa-doa dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini tidak mempunyai tahun penulisan dan cetakan, namun jika dilihat dari isinya, kitab ini ditulis setelah penulisan Hidayah As-Salikin. Karya yang ketujuh ialah Syarh As-Salikin ila Rabbil Alamin. Kitab ini terdiri daripada 4 juz. Ianya mula ditulis pada tahun 1193 Hijrah dan selesai pada tahun 1203 Hijrah. Bahagian pertama selesai di Makkah pada tahun 1194 Hijrah. Bahagian kedua pula selesai di Taif pada 19 Ramadan pada tahun 1165 Hijrah. Bahagian ketiga pula selesai di Makkah pada 19 Safar tahun 1197 Hijrah. Bahagian keempat selesai di Taif pada 20 Ramadan pada tahun 1203 Hijrah. Kitab Syarh As-Salikin ini berusaha menyatukan isi ajaran Wahdat Al-Wujud Ibnu Arabi dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Ghazali. Kedua ajaran tokoh sufi ini tidak dipandang sebagai dua aliran tasawuf yang berbeza dan tidak mungkin disesuaikan, namun ia merupakan ajaran yang dapat saling melengkapi. Sumbangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan lalu banyak sumbangan beliau dalam pelbagai aspek demi menegakkan syiar Islam itu sendiri. Antaranya adalah beliau berjaya menyebarkan dakwah
dengan mengajar orang tentang segala ilmu yang beliau mahir. Seperti yang kita ketahui, Syekh Abdul Samad mendapatkan pendidikan beliau di bumi haraman, iaitu di Mekah dan juga Madinah. Oleh itu, ketika beliau menetap di Mekah, beliau mengajar orang di Masjidil Haram dalam pelbagai bidang yang beliau mahir, terutamanya ilmu tasawuf. Beliau juga turut menyumbang dalam aspek penulisan dengan menghasilkan pelbagai jenis karya ilmiah. Antara karya termasyhur beliau adalah Siyar As-Salikin, Hidayat As-Salikin dan banyak lagi. Beliau juga berjaya melahirkan ramai tokoh agama yang sangat gigih dalam memperjuangkan syiar Islam. Dan kebanyakan daripada tokoh Indonesia Muslim yang mempunyai pengaruh dalam pengembangan Islam ketika abad ke-19 adalah anak murid beliau. Antaranya ialah Syekh Saleh bin Umar Semarang, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minangkabau, Syekh Waliullah Khalil bin Abdul Latif Bangkala Madura dan ramai lagi.